insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wal aqibatil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa ala alihi wa sahbihi atqanil ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan taufik dan hidayah dan inayahnya pada kita. Dapat kita bersama-sama lagi malam ni. Dah lama tak jumpa. Balik umrah tu pun dah sekali, lepas tu tak sihat pula. Dan ada program di Kuala Lumpur. Alhamdulillah dapat sama lagi malam ni. Kerana ilmu yang Allah Ta'ala berikan ni ialah ilmu untuk kita beramal. Dan ilmu ni juga bukan saja dapat beramal, bahkan dia jadi syafaat pada kita di akhirat nanti. Syafaatul kubra, syafaatul sughra. Syafaatul kubra ni syafaat pertolongan di antara Nabi dengan umatnya, Nabi Muhammad SAW dengan umatnya kita. Dan syafaatul sughra, syafaat sughra di antara manusia dengan manusia, dan di antara ilmu dengan orang yang beramal dengannya. Jadi kita harap ilmu yang kita dapat ni dapat memberi syafaat lah kepada kita. Sebab bila kita mati nanti, semua amal kita ni akan dikira. Semua akan datang solat. Idza ja'a as-salah, semayang pun datang. Allah Ta'ala kata, engkau ni siapa? Aku ni semayang. Kau datang nak buat apa? Nak tolong tuan aku ni. Maka Allah Ta'ala tunjukkan solat kita. Solat kita tak diterima. Datang puasa kita, datang zakat kita, datang haji kita, datang amalan-amalan kita untuk membantu kita. Itu menunjukkan bahawa ada syafaat daripada amalan kita. Ilmu kita juga datang. Tetapi yang paling penting menyelamatkan kita ialah Islam itu. Apabila kita menyerah diri kepada Allah. Amantu billahi wa rasulih. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa nabi. Kita beriman dengan Allah, malaikat, para rasul, kitab. Itu syafaat yang dapat menolong kita. Itulah ilmu kita. Kita harap malam ni ilmu yang dapat saya sampaikan daripada ulama-ulama, daripada tunggu-tunggu kita, sampai pada tuan-tuan semua akan memberi kelebihan kepada kita apabila kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, itu kita pun dah bincang selesai tentang apa? Perkara berkaitan dengan solat. Ini tak selesai lagi pun. Banyak perkara yang nak dibincangkan. Tapi kita cuma ambil perkara-perkara konten yang besar-besar. InsyaAllah lepas ni kita akan perhalusi lagi lah perkara-perkara yang berkaitan dengan tu. Dan saya nak buat sedikit pencerahan tentang solat ni, tentang waktu solat.
ada beberapa pandangan, bukan beberapa pandangan lah, pandangan yang kecil, yang menyatakan tentang waktu-waktu solat, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, isyak, subuh ni dia kata lain ada kebenaran tiba sampai solat isyak. Mengatakan bahawa solat isyak itu tidak ada nas yang menunjukkan bahawa solat isyak itu bermula daripada tamatnya waktu maghrib sehingga terbitnya fajar. Maka dia buat dalil, dia kata solat isyak itu bermula daripada selepas maghrib sehinggalah pertengahan malam. Dia buat apa tu ayat tu lah, ayat yang berkaitan dengan solat isyak. Saya nak beri komen. Yang pertama sekali, penentuan solat itu telah ditentukan oleh semua mazhab. Tak ada perbalahan mazhab pun tentang waktu solat. Kita ujung-ujung ni kita macam memandai-mandai je. Kita rasa jumpa satu ayat, maka kita pun buat tafsiran kita. Tak tepat. Dalam Islam ni dia ada ulumul Quran, ulumul hadis. Ayat-ayat Quran tu diturunkan dengan mutasyabihat wa ghairu mutasyabihat, yang jelas dengan yang tak jelas. Tak jelas perlukan pada pentafsiran. Kalau Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, kamu sembahyang macam mana aku lihat aku sembahyang, dalam Quran tak ada tentang perlakuan sembahyang secara khusus. Tak ada dinyatakan sembahyang bermula dengan takbiratul ihram sampailah memberi salam, tak ada. Yang ada tentang wudu. Bila kamu nak sembahyang, maka kamu hendaklah mengambil wudu, basuh muka, kemudian basuh tangan kamu, kemudian basuh kepala, kemudian basuh kaki. Itu ada. Taimum juga ada. Tapi solat tak ada. Allah Ta'ala sebut aqimis solat, aqimis solat. Ada berapa tempat yang Allah Ta'ala sebut tentang solat. Begitu juga dengan waktu dia. Cuma Allah Ta'ala sebut dalam Quran beberapa ayat tentang penjagaan solat mengikut waktu. Misalnya dalam ayat ni, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa kunul lillahi qanitin. Peliharalah sembahyang kamu, solat kamu, dan sembahyang pertengahan. Maka ulama mengatakan sembahyang pertengahan tu ialah sembahyang asar. Jaga sembahyang asar kamu, serta hendaklah kamu bertakwa, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat lain tentang inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Dirikanlah solat dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi dia ditentukan ini, para ulama telah pun membuat garis panduan daripada pertama tentang, kalau kita kata hadis ni dia ada 3 cabang. Satu daripada apa yang Nabi sebut. Apa yang Nabi sebut tu hadis. Nabi cakap qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hadis. Satu lagi yang dikatakan hadis itu juga ialah dia panggil sunnah, perbuatan Nabi. Nabi tidur, Nabi duduk, Nabi makan, Nabi berumah tangga, Nabi bergerak, Nabi itu sunnah, cara hidup Nabi. Itu hadis juga. Dan yang ketiga daripada takrir, pengakuan Nabi. Misalnya dalam satu rombongan sampai masanya nak makan, maka para sahabat ada yang membawa dop ni biawak pasir, bukan biawak tu tak boleh makan, di lidah terjeli, dop. Jadi tunjuk Rasulullah nak makan, Rasulullah ditakrir, didiam, buat satu pengakuan. Nabi tak makan, tapi Nabi tak apa, tidak melarang sahabat makan. Ini menunjukkan bahawa
maka dhab itu dibolehkan. Itu hadislah juga. Begitulah juga dengan solat isyak. Kalau kata solat isyak cuma disebut sampai pertengah malam saja, marafi'il lail, pertengah malam. Kalau kita nak buat sempadan malam ni macam mana? Kalau kata kita tengah malam, zuhur daripada tergelincir matahari sampailah asar, itu ialah apabila bayang-bayang sama tegak dengan benda, kan? Itu waktu zuhur. Mana ada sempadan dia? Sempadan zuhur. Sempadan asar pula daripada bayang-bayang lebih daripada benda, dulu sebut galah lah, benda tiang ke apa ke, lebih sehinggalah terbenamnya matahari. Ada sempadan dia. Nampak terbenam matahari itu, nampak sempadan dia. Kemudian maghrib daripada terbitnya mega-mega merah. Mega-mega merah ni dekat tepi pantai tu, dekat tepi langit, nampak mega-mega merah, kekuning-kuningan, sehinggalah hilang mega-mega merah itu. Itu waktu maghrib. Waktu isyak, kita nak kata daripada daripada habisnya waktu maghrib, hilang je mega-mega merah sehingga pertengahan malam. Pertengahan malam macam mana? Apa sempadan pertengahan malam? Kita kata pukul 12. Pukul 12 itu jangka masa yang kita dah tentukan. Ini sempadan dia. Ada? Tunggu bulan berada di tengah-tengah. Ada? Tak ada? Tak boleh. Jadi tak tepat kalau kita kata isyak sampai pertengahan malam. Makna pertengahan malam tu tidak boleh dijelaskan dengan betul dari sudut kitabam mauquta, waktu yang ditentukan. Jadi ada sahabat, dia telah lewat solat isyak sehingga hampir sepertiga malam. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah mendiamkan diri. Maknanya apa? Maknanya sembahyang isyak itu boleh sampai terbitnya fajar. Nampak tu? Jadi para ulama empat mazhab kita, Hanafi baik, Hambali baik, Maliki baik, Syafi'i yang kita pegani pun baik, berpendapat bahawa sembahyang isyak itu bermula dannya daripada hilangnya mega-mega merah di tepi langit, iaitu waktu maghrib, sehinggalah terbitnya fajar. Itu waktu isyak lah, kan? Nampak terbit fajar, jelas kan? Nampak, kita boleh tahu hilangnya dia punya putih-putih tu, maknanya dah masuk fajar, masuk zuhur, masuk subuh. Jadi tak timbul soal sebab ada dalam ceramah-ceramah dia dah berhantar kepada saya WhatsApp, macam mana ustaz minta pencerahan tentang ada pandangan pula, ini pandangan terpencil yang telah beribu tahun kita beramal, tiba-tiba dia kata sembahyang isyak tu hanya sampai pertengah malam. Adapun pertengah malam itu kita akui, tetapi itulah waktu afdal, waktu yang afdal kita melakukan sembahyang isyak daripada awal lepas ni kan, nanti sampailah pertengah malam yang kita jangka. Malam itu hampirnya ialah kita rasa sudah ada embun jantan turun. Dah rasa embun jantan turun tu pertengah malam lah. Kalau kita duduk luar rumah pukul 12, kita dah rasa kita punya tangan ni dah ada sejuk-sejuk, ada air. Itu maknanya pertengahan malam. Tetapi kita tidak boleh merujuk waktu itu dengan cara begitu. Itu pada pandangan geografikal saja. Tapi kalau kita nak jelas, maka kita kena ada sempadan waktu dia. Inna solata kanan ala mu'minina kitabam mauquta. Waktu sempadan yang telah ditentukan. Ditentukan maknanya mestilah ada dia punya sempadan yang jelas. Kalau kita nak kata 2/3 malam, macam mana nak tentukan 2/3 malam? Kita kata pukul 3 pagi. 3 pagi itu waktu yang kita buat. Kalau kita tak ada jam, baik, sekarang kita tak ada jam, kita nak berbuka puasa. Berbuka puasa bila?
Bila dengar azan, oh dengar azan baguslah, azannya buka lah. Kan? Tak tepat. Bila waktu berbuka puasa, apabila terbenamnya matahari, kan? Jelaslah. Jadi bila kita nampak matahari dah terbenam, mana seluruh ufuk matahari itu dah gugur, maka tak payah nak tunggu azan, maka layaklah kita berbuka. Macam tu penentuan dia. Kalau kita kata sembahyang isyak tu 23 malam. 23 malam macam mana 23 malam? Pukul 3 pagi. Kita tak ada jam. Kita tak tahu. Ini dah tamat kalau isyak ni. Nampak? Tidak ada kitabah mauquta di situ. Kitabah mauquta maknanya ada sempadan yang ditentukan. Jadi kita kena, bila kita beramal, kita kena mengikut dalil. Dan dalil tu mestilah dalil yang sahih. Dan pentafsiran pada ayat Quran ni banyak. Ni bukan satu, kita ambil terjemahan kita pun pegang macam tu. Oh tak boleh, saya berpegang kepada ayat Quran kata sembahyang isyak sampai pertengah malam. Jadi kita tak reti dari sudut pentafsirannya. Bagaimana Rasulullah telah pun menunjukkan waktu-waktu solat yang tertentu. Itu pencerahan. Baik, kita balik kepada dalam kitab yang kita pegang ni, Hidup Bersyariat karangan Ustaz Mekamah ni, adalah tentang perkara akidah semula. Setelah kita memahami solat itu, kita kena lihat tentang akidah kita kepada Nabi SAW. Boleh rujuk muka surat 26 Kepercayaan kepada Rasul ini satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab yang nak mentafsirkan Al-Quran itulah Rasul. Yang nak mentafsirkan kitab-kitab Allah Ta'ala tu, yang Allah Ta'ala berikan kepada kitab Tauratnya kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan Al-Quran pada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, adalah untuk ditafsirkan oleh Nabi itu sendiri. Al-Quran tafsirannya Rasulullah. Bila kita memahami kehidupan Rasulullah, bila kita mengetahui sirah Rasulullah, bermakna kita telah berjaya memahami tafsir Al-Quran. Sebab semua ulama tafsir mengatakan batang tubuh Nabi itulah tafsiran Al-Quran yang sebenarnya, yang bergerak, yang hidup. Wazalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang hidup, batang tubuh Nabi sendiri. Kalau kita kata kul huwallahu ahad, dialah Allah yang esa, maka bila Nabi mengatakan bahawa la ilaha illallah, itulah tafsirannya. Nabi Muhammad lah yang mengatakan Allah Ta'ala itu Maha Esa, dan Nabi membuktikan keesaan Allah itu dengan hanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maknanya Nabi sendiri, kita ikut Nabi. Jadi kita kena memahami tentang Rasul-Rasul ini. Pentingnya kita memahami tentang Rasul itu supaya memperkukuhkan akidah kita. Kekuatan akidah kita ialah kepada, yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman dengan kitab. Mana datang dulu? Kitab dulu ke Rasul dulu? Beriman dengan Rasul dulu ke beriman dengan kitab dulu? Kalau tak faham, boleh tak gugur akidah kita? Tak boleh, tak gugur. Kan? Sebab dia tu cuma duduk atas duduk bawah je. Tapi kita kena fahamlah kedudukan itu. Maknanya kena beriman dengan kitab dulu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana bil 'alam. Itu ayat yang pertama. Bila Nabi terima ayat tu, bermakna Nabi telah pun diterima sebagai Rasul.
Kalau Nabi tak terima ayat tadi, jadi Rasul tak? Tak jadi. Tapi pengiktirafan Rasul datang kemudian lagi. Ya ayyuhal muzammil qumil laili illa qalila. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Itu menunjukkan bahawa Nabi Muhammad telah dipilih oleh Allah. Telah dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul. Berasaskan kepada turunnya wahyu. Jadi kerasulan Nabi Muhammad SAW itu merupakan rentetan daripada peradaban manusia. Rasul-rasul ini diutuskan mengikut peradaban manusia. Daripada Nabi Adam AS sampailah Nabi kita Muhammad ni ada 124,000 rasul. 124,000 Nabi. 124,000 Nabi. 124,000 bukan 124 orang. 124,000 Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Bukan tujuannya menyampaikan, tapi Nabi ini sekadar dia menunjukkan peribadi dia dan dicontoh teladan oleh orang lain. Itu Nabi. Nabi ni seorang lelaki yang diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala untuk dia beramal dengan wahyu itu dan diteladani oleh orang lain. Mana dia tidak wajib menyampaikan. Kalau disampaikan, okeylah, tak apalah. Tapi tidak wajib disampaikan. Sekadar untuk menjadi teladan kepada orang lain. Oh, Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir ni Nabi ke Rasul? Jadi apa teladan daripada Nabi Khidir? Oh, tentang ilmu, kan? Kasyafnya dia. Jadi teladan lah. Nabi Shish. Adakah dia seorang Nabi atau Rasul? Dia dapat suhuf. Mana dia dapat suhuf? Dia Rasul. Masa dia jadi Nabi, dia jadi teladan. Begitu Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum Nabi kita menjadi Rasul, dia adalah Nabi. Apa tanda kenabiannya? Ada sifat-sifat yang Allah Ta'ala tunjukkan. Daripada dia kecil sampailah dia menerima wahyu, dia adalah seorang Nabi. Contoh, waktu Nabi Muhammad bergerak daripada Mekah nak pergi ke Syam, awal melindungi perjalanan baginda daripada Mekah sampailah ke Syam, sampai pertengahan itu. Kemudian dilihat oleh seorang padri Bukhara, ada awan sedang berarak. Lalu Bukhara ni mengetahui bahawa awan itu sedang melindungi seorang Nabi. Dan didapati dalam rombongan itu ialah Abu Talib. Abu Talib ialah bapa saudara Nabi. Bapa saudara Nabi. Dipanggil. Ya Abu Talib, dia kata, aku mengenali anak saudara kamu ini. Dialah bakal seorang Rasul. Macam mana kau tahu? Orang Yahudi dia kata, ya'rifu kama ya'rifu abnahum. Kami ni mengenal Nabi Muhammad itu sebagaimana kami kenal anak kami sendiri. Sebab apa dia kata? Ada tanda-tanda ikhlas. Ikhlas ni maknanya perkara luar biasa kepada seorang Nabi. Kalau perkara luar biasa kepada seorang Rasul tu disebut mukjizat. Kalau kita dapat perkara luar biasa, kita tak disebut ikhlas, tak disebut mukjizat. Kita disebut sebagai maunah. Bukan maunah yang tu. Maunah yang tu tak pakai. Kalau kuat sangat kau pergilah Yahudi Israel sana. Ini kau sakat gigit apa, kopi kelapa dengan gigi, kata kau dapat maunah. Tak ada. Maunah ni perkara luar biasa yang diberikan kepada orang biasa, orang awam. Kalau perkara luar biasa diberikan kepada para sahabat, itu bagi karamah. Misalnya karamah Saidina Umar. Karamahnya ialah dia boleh, dia tulis, saya ingat saya dah cerita kat sini, dia tulis satu surat daripada surah Al-Muluk. Dia telah pun menghantar pada utusan untuk dicampakkan dalam sungai Nil.
supaya sungai Nail itu menimbulkan air, maka air pun timbul. Maka itu dipanggil karamah. Itu bukan mukjizat. Karamah Syekh Gading Jalani, itu karamah. Tapi kalau kita biasa, tuan-tuan dapat sesuatu yang luar biasa, itu dipanggil ma'unah. Tapi kalau tuan-tuan pelajari perkara luar biasa tu macam silat, taekwondo, itu boleh berlawan dengan orang, nampak hebat, itu dipanggil istidraj. Tapi kalau tuan-tuan belajar minyak senyonyong, culik dekat sini, culik dekat sana, nak bagi orang jatuh cinta kat tuan-tuan, nak buat orang rumah kita ikut cakap kita, itu dipanggil sihir. Itu haram. Itu kalau luar biasa juga, kena faham lah. Jadi banyak tentang perkara luar biasa. Jadi rasul-rasul ini dipilih oleh Allah Ta'ala daripada 124,000 orang Nabi. Bukan semua Nabi jadi rasul. Tak semua Nabi jadi rasul. Daripada 124,000 tu yang jadi rasul hanya 313 orang. 313 orang je. Macam kita lah. Semua kita ni adalah murid, kan? Semua murid. Tapi tak semua murid jadi cikgu. Kalau semua jadi cikgu, siapa pula jadi mekanik? Semua kita ni adalah murid, tapi bukan semua murid jadi cikgu. Dan bukan semua cikgu jadi pengetua. Jadi begitu juga Nabi. Ada 124,000 orang Nabi, tetapi yang dipilih oleh Allah jadi Rasul ialah 313 orang. Kenapa 313? Tidak semua-semua jadi Nabi. Sebab Nabi ini dia kepada seluruh manusia. Dia tidak kira sempadan kaum. Tetapi Rasul ini ditujukan kepada kaum-kaum tertentu. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah untuk semua umat manusia. Lain Rasul semuanya diutuskan untuk kaum dia. Nabi Musa untuk Yahudi, Bani Israel. Nabi Isa begitu juga kepada orang-orang Hebrew, orang Nasrani, Bani Israel. Bani Israel banyak dia punya ni. Juga kepada Nabi Allah Daud. Untuk juga kepada orang-orang dipanggil As-Sabi'in, orang yang taat. Assalamualaikum. Minta maaf, saya ada kuliah kejap. Salam. Haji Ahmad kan kontak saya ada kuliah kejap. Orang-orang As-Sabi'in. Nabi Ibrahim agamanya Hanafi, kan? Hanifah. Tapi Muhammad Islam. Uduluha bisalamin aminin. Islam. Masuk Islam secara seluruhnya. Maknanya Islam ni untuk semua orang. Untuk kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Dan daripada 313 orang ni, hanya 5 orang saja yang dipilih, yang digelar sebagai Ulul Azmi. Ulul Azmi maknanya Rasul yang mempunyai keazaman yang kuat, sampai diberi pengiktirafan itu. Daripada datuk-datuk yang ada, tak semuanya dapat Tan Sri. Macam itulah, kan? Daripada datuk-datuk, datuk ni, datuk Syarohan, tak semua datuk dapat jadi Tan Sri. Dan tak semua Tan Sri dapat jadi Tun. Tan Tin Tun ramai lah. Begitu juga dengan Rasul-Rasul. Daripada 313 orang, hanya 5 orang saja yang Allah Ta'ala pilih
menjadi ulul azmi. Dan daripada 313 orang itu, yang wajib kita ketahui sebagai rasul, wajib, maknanya ulama bersependapat kalau kita sebagai umat Islam yang akalnya waras, kalau tidak mengetahui tentang rasul ini, semuanya adalah hukumnya berdosa. Masih tahu 25 rasul. 25 rasul ini wajib diketahui nama-namanya, supaya kita tidak terkeliru tentang rasul-rasul. Daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ni ada tak 25 orang? Kalau kita tanya seorang-seorang kan dapat tak sebut? Abang rasul yang pertama ingat apa dia? Adam lah kan. Untunglah dia. Lepas Adam, sebut je nama rasul yang ketahui. Adam, Idris, Nuh, Saleh kan. Tahulah semua tak? Saja je. Ni kalau masuk ujian, lulus tak lulus? Cuba tanya anak-anak kita. Dia ingat tak 25 rasul ni? Kalau 25 artis dia ingat tak? Dia boleh ingat. Begitu juga malaikat. Malaikat banyak. Berjuta-juta malaikat. Tapi wajib diketahui 10 je. Tapi ada malaikat-malaikat lain. Banyak. Malaikat Zabaniyah, malaikat Ra'du, malaikat Hafazah, malaikat Azab. Dalam Quran banyak sebut. Tapi yang 10 saja wajib ketahui. Itu pun tak ingat juga. Daripada 25 yang wajib diketahui oleh umat Islam ini, maka 5 itu digelar sebagai ulul azmi, iaitu rasul-rasul yang mempunyai keazaman yang sangat kuat, kerana mereka mempunyai ujian yang sangat berat. Waktu dia nak menegakkan Islam, menerima mihnah yang terlalu kuat. Tidak seperti rasul-rasul yang lain, iaitu Nabi kita Muhammad SAW diikuti dengan Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, dan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Bukan umur dia 1000 lebih. Dia berdakwah, mengajak umat dia kepada keihsanan Allah Ta'ala 950 tahun. Makna tu, masa dulu 950 tahun, bukan sekarang. Kita ni rasa-rasa dah cepat sangat lah. Puasa tahun lepas lagi tak habis lagi ni, dah sampai nak puasa ni kan. Raya dulu masih ada lagi. Raya dulu ada lagi ni raya. Dia punya teruknya, pasal raya belum raya lagi, iklan dah keluar. Promosi hari raya Aidilfitri tanpa GST. La ilaha illallah. Belum puasa pun, baru imam tadi baca Allahumma barik fi Rajabin wa Sya'banin wa balighna fi Ramadan. Kan? Baru nak sampai kepada Ramadan ni, Sya'ban. Dah buat promosi, pasar raya buat promosi. Saya lalu jumpa, selamat menyambut Aidilfitri, marilah ke gedung kami tanpa GST, dia kata. Wah, pandai engkau. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. 950 tahun yang beriman hanyalah 83 orang. 83 orang yang naik kapal tu. Yang itu semua binatang. Semua binatang yang tak jadikan, semuanya naik kapal. Dan kapal tu telah pun dijumpai. Saya boleh terima lah. Saya rasa saya boleh terima. Walaupun orang ada pertikaikan kapal tu, tapi saya rasa saya boleh terima. Kapal tu telah dijumpai di Turki, di Bukit Ararat. Satu Bukit Ararat yang orang Turki sebut sebagai Ararat, tetapi dalam Quran disebut Bukit Jud.
Bukit Jud. Dan letaknya di atas bukit, atas gunung tu lah. Kalau dalam sirahnya mengatakan bahawa Nabi Nuh pun telah terdampar di atas sebuah Bukit Jud. Itu bukit lah. Dia tak duduk di lembah, atas bukit. Dan sangat panjang, sangat besar, sangat luas, sehingga boleh menempatkan binatang-binatang. Dan bila dijumpai kapal itu, dan semuanya berpasak, tak ada menggunakan sebatang paku pun, berpasak. Dan dalam kapal tu ada para-para dia. Para-para, ada para yang besar, ada para yang kecil. Maknanya ada para untuk binatang seperti gajah, binatang yang besar-besar. Dan ada para-para yang kecil untuk burung-burung. Dan ada tempat tinggal orang, maknanya pengikut lah, yang telah Nabi Nuh bina, mengikut perkiraan wahyu Allah Ta'ala tentang siapakah yang akan menaiki kapal itu. Dijumpai, beliau tengok dalam tu macam tu bentuk dia. Dari segi logik, takkan ada kapal perang Amerika kat situ pula, Jerman ke, ataupun zaman Mustafa Kamal Ataturk berperang dengan jadi tentera bersekutu Perang Dunia Pertama kan, ada kapal dia duduk, tak mungkin. Tapi yang hebatnya, kayu-kayu tu masih lagi terlalu tebal-tebal. Dia buat dengan tangan Nabi Nuh sendiri. Mana barakah dia, seperti mana barakahnya Nabi Ibrahim dan anak Ismail membina Kaabah. Nampak? Jadi tangan Nabi ni barakah. Nabi Allah Nuh membina kapal itu. Jadi Islam, agama yang dianuti itu menjadi satu kekuatan untuk disebarkan. Bahkan binatang ikut. Binatang, haiwan. Masa tu semua haiwan ada, kecuali satu binatang, satu haiwan yang celaka ni tak ada. Apa dia? Babi tak ada. Babi tonyok lagi tak ada lah. Babi tak ada. Anjing ada. Semua binatang ada. Jadi bila dah terdampar di situ, maka Nabi Allah Nuh memerintahkan kepada binatang-binatang ini untuk mencari tempat bekalan air. Maka anjing ni telah pun bersetujulah, sebab dia kata, aku ni pandai menghidu dan aku ni pergerakan pantas, maka kau berilah aku mengambil tugas itu. Tetapi bila anjing ini dia sampai di tempat yang ada air, dia pun meleka-leka, dia pun tidak melaporkan kepada Nabi Allah Nuh. Sehinggalah Nabi Allah Nuh mengetahui, maka Nabi Allah Nuh telah pun memerintahkan supaya anjing ini dikeluarkan dari kelompok binatang-binatang ini. Itu sebab tu diharamkan anjing untuk disentuh dan sebagainya. Mana anjing ni ada dia punya keperluan untuk sentuh. Kalau tak ada keperluan, tak boleh sentuh, haram. Kalau orang kata, apa salahnya sentuh anjing, kita tak ada masalah dari segi hukum. Memanglah mana mazhab pun kata nak sentuh anjing tak ada masalah, kecuali kalau kita kering. Tapi waktu bila kita nak beritahu kita nak kering, sebab tangan kita ni sentiasa ada peluh. Jadi kita ambil pendekatan mudah, tak payah sentuh. Kalau dibolehkan tentang anjing ni pun, dia sebab perburuan. Anjing tu untuk perburuan. Dulu orang kampung kita piara anjing untuk jaga kebun, kan, jaga binatang ternakan. Kalau di barat, di Eropah, digunakan anjing-anjing ni untuk kawal lembu, kawal kambing. Itu tak apalah. Untuk berburu, tembak, jatuh burung, pergi cekup, maka dibolehkan. Itu dari sudut fiqah. Tapi dari sudut asasnya, dasarnya, kita tidak boleh menjadikan anjing itu sebagai binatang yang boleh dipelihara. Peti lah, peti. Untuk apa, suka-suka tak boleh.
Tapi dengan sebab keselamatan, misalnya polis nak gunakan anjing untuk menghidu dadah, kan, menghidu penjenayah, tu tak apalah. Bukan hari-hari dia nak buat kerja tu. Tetapi apabila Nabi Allah Nuh dan umatnya keluar daripada kapal itu, maka didapati ada seekor binatang, 2 ekor binatang lah, jantan dan betina, yang sangat pelik rupanya, iaitu babi. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Allah Nuh, aku mengharamkan kamu dan umat manusia tentang pemakanan, memakan binatang tersebut. Sebab apa? Sebab aku jadikan babi itu daripada manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah, pada aku, kata. Termasuklah anak Nabi Allah Nuh yang lari-lari ke bukit tu, kan, akhirnya mati. Jadi mana-mana orang tak beriman, Allah Ta'ala telah kumpulkan, maka dijadikan binatang yang khusus, namanya khinzir, babi. Jangan malu-malu sebut babi. Tak ada apa nak sebut. Dulu kita malu, tak baik sebut babi, habis dah sebut khinzir. Sebut babi, ada babi, macam mana? Sebut je lah babi. Dan orang Melayu pun terkenal dengan sebut babi, kan? Disebut babi ni agak illegit sikit lah. Ini daging babi, takut, geli, kan? Ini daging khinzir, sedap yang khinzir. Tak tahu, nama pun sedap. Sebut babi lah, tak apa. Tapi yang masalahnya orang kita ni menyumpah sebut babi, tak tahu pasal. Saya dulu duduk Tanjung Mendara, jiran saya tu suka menyumpah. Dia marah laki dia, babi betul. Habis laki pun marah, kau babi kau. Dia marah, dia kata babi, dia babi. Lepas tu dia marah babi, anak dia pun keluar. Babi kau nak pergi mana? Yang anak kata, orang nak pergi kedai lah. Babi tu menyahut nak pergi kedai. Jadi saya kata tak boleh jadi ni, saya kata. Kau ni anak saya yang tua tu, Ustaz Tejab, duduk sana dulu. Bila balik je pada rumah orang tu, kan balik rumah masa dia kecil lagi, dia pun jumpa, ya abi, sial babi. Jadi kata, pindah. Tak boleh. Orang kita ni bab menyumpah tu teruk sangat lah. Tapi kalau setakat sebut penyapu buruk tu boleh tahan lagi. Tapi sebut sampai babi, tak kena lah. Sebab babi ni binatang yang Allah Ta'ala perintahkan tak boleh dimakan, sebab dia dicipta daripada manusia yang tidak beriman. Sebab tu dia busuk, dia bangkai. Sebab kenapa dia busuk dan dia kumannya terlalu kuat untuk dibunuh? Sebab dia daripada bangkai-bangkai manusia yang tak beriman. Jadi oleh kerana kepayahan Nabi Allah Nuh itu nak menegakkan Islam, maka dia disebut sebagai Rasul yang ulul azmi. Yang ulul azmi. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa dia ulul azmi? Nabi Ibrahim ni Nabi yang suka melihat tentang keindahan alam. Dia bila bangun pagi, dia akan melihat matahari. Dia pun berfikir, adakah ini Tuhan aku? Tuhan aku. Bila dia percaya matahari lah Tuhan dia. Kemudian bila malam dia tengok, matahari ni tak ada pula, timbul lah bulan. Adakah bulan ni Tuhan aku? Kemudian nampak bintang-bintang. Jadi dia berfikir, maka dia kata bahawa semua ini merupakan ada satu kejadian. Dan ketika itulah Allah Ta'ala telah pun mengutuskan kepadanya tentang cara akidah yang betul, iaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Ibrahim diberikan wahyu, dapat dipanggil syis, dipanggil suhuf. Nabi Ibrahim tak dapat kitab, dia dapat suhuf. Jadi langsung suhuf ini dijelaskan tentang akidah. Jadi dia menjalankan dakwah dia. Dan raja ketika itu yang zalim itu memerintahilah Raja Namrud.
yang kalau kita buka buku-buku sejarah dan cerita-cerita orang putih, ialah Raja Nebuchadnezzar, Raja Namrud, Nebuchadnezzar. Kalau tuan-tuan tengok cerita The Prince, Persia, puteri Parsi, Namrud ini, Nebuchadnezzar ni daripada tamadun Mesopotamia. Mesopotamia terletak di Iraq, di antara dua sungai itu, sungai Tigris dan sungai Euphrates. Di situlah tempat Nabi Ibrahim ni, di Qan'ah, menyeru tentang Islam. Dan ada mengatakan bahawa Qan'ah itu terletak di Turki. Sebab tu orang Turki dia menganggap Nabi Ibrahim tu Nabi keturunan Turki. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mekah, orang Turki ni sangat suka dia pergi menziarahi makam Nabi Ibrahim, dan dia suka tempat yang apa tu, replika makam Nabi Ibrahim. Dia juga suka. Sebab dia menganggap keturunan Nabi Ibrahim keturunan dia. Itu dari segi sudut sejarah lah. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim mengajak umat dia beriman kepada Allah menghadapi Raja Namrud. Raja Namrud, raja yang sangat zalim. Nak bayangkan apa kezaliman dia. Dia sama juga macam Shi Huangdi mengarahkan rakyat dia membina Timur Besar negeri China. Begitu juga dengan Nebuchadnezzar ni, Namrud ni, dia mengarahkan rakyat ni membina zigurat, tempat penyembelihan, pengorbanan, tempat korban. Biasanya orang perempuan jadi korban ni lah. Buat satu zigurat yang wujud sampai sekarang. Dan kota Babylon, kata taman tergantung Babylon, kita belajar dulu sejarah kan. Taman tergantung Babylon ni ialah di antara 7 keajaiban dunia, di mana di keliling ni kata tergantung sebab keliling tu semuanya air. Bagaimana dia buat sebuah taman yang kelilingnya air? Dulu punya teknologi. Kalau sekarang kata mungkin teknologi kita dah tinggi. Ni dulu zaman tak ada hidrolik, pakai cangkul, pakai apa je boleh membina sebuah taman yang dipanggil Taman Tergantung Babylon, yang indah cantik dengan ukirannya, dengan apa semua. Yang pada masa Amerika menyerang Iraq hari itu, zaman Saddam Hussein, di antara targetnya ialah dengan mengebom Taman Tergantung Babylon supaya tidak ada sejarah itu. Ini jahat Amerika ni. Bahawa menunjukkan bahawa dulu-dulu orang-orang dulu ialah mempunyai tamadun yang sangat tinggi. Amerika dia tak tamadun kalau boleh dia punya. Dia tak nak sejarah mengatakan ni tamadun Shi Huangdi, ni tamadun apa Hammurabi, ni Nebuchadnezzar, dia tak mau. Sebab tu dia nak hapuskan. Jadi Raja Namrud ini yang sangat zalim ni, akhirnya Allah Ta'ala datangkan nyamuk. Lalu nyamuk tu masuk dalam telinga dia. Bila nyamuk masuk dalam telinga, dia sakit, dia pening. Nyamuk macam kita lah, kalau dia tidur nyamuk masuk, nyamuk masuk dalam telinga dia, berdarah, keluar berdarah. Jadi bagaimana cara dia nak suruh nyamuk dia senyap? Nampak Allah Ta'ala malukan dia dengan perlakuan di sini. Dia ambil kasut dia, ketuk kepala dia. Jadi nyamuk dia senyap. Selang beberapa jam nyamuk dia bunyi lagi. Lama-lama dia mati. Darah keluar daripada telinga dia. Mati dengan sebab nyamuk saja. Nak menunjukkan bahawa hebat kau macam mana pun, tapi kau mati dengan Allah Ta'ala hantarkan seekor nyamuk. Sama macam dengan Abraha, kan? Abraha yang nak mengunturkan Kaabah. Hebat kau dengan tentera bergajah kau. Macam ni hebat pun Allah Ta'ala hantar burung kelicap ya, ababil. Burung kelicap, burung kecil, menghapuskan tayran ababil tarbihim bihijaratin min sijil faja'alhum ka'asfin ma'kul. Burung saja bunuh kau.
Macam mana hebat kau tapi kau mati dengan sebab burung. Macam mana kau hebat kau mati dengan sebab seekornya nyamuk yang Allah Ta'ala hantar masuk dalam telinga dia. Jadi Nabi Ibrahim ni di antara Nabi yang mengajak Raja Namrud ini beriman kepada Allah, yang menyebabkan Raja Namrud telah pun memerintahkan tenteranya untuk membakar Nabi Allah Ibrahim. Lalu dikumpulkan kayu api dan dibakar. Dikatakan menggunakan manjanik. Manjanik ni macam plastik apa, tarik pung, menunjukkan api itu terlalu marak. Lalu Nabi Allah Ibrahim rasa sejuk. Itu mukjizat Nabi Ibrahim. Dia rasa sejuk duduk dalam tempat api. Ayat Quran tu sebut apa tentang api. Ayat tu saya lupa pula. Ayat tentang Nabi Ibrahim diberikan keselesaan duduk dalam api yang menyemarak itu. Maka sebab itu dia dikatakan Rasul yang ulul azmi. Hebatnya Nabi Ibrahim ni, dia kapak ni, dia masuk dalam satu biara. Biara ni banyak patung-patung. Macam Kaabah dulu. Kaabah ni ada 360 berhala. Berhala yang ada dekat Kaabah ni dianggap berhala yang membawa barakah. Siapa beli berhala di Kaabah itu, harganya sangat tinggi. Kalau pedagang-pedagang yang jual berhala, sebab tu pedagang jual berhala ni, orang kaya-kaya, dia menentang Nabi Muhammad sebab dia kehilangan pendapatan menjual berhala. Sebab tu dia lawan Nabi, bukan pasal akidah pun. Dia tahu akidah dia tak betul. Tapi sebab orang kaya ni dapat keuntungan daripada penjualan berhala, maka sebab itu dia menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan Namrud. Apabila Nabi Ibrahim dia masuk dalam biara itu ketika Raja Namrud mengadakan pesta untuk hari pertabalan dia. Dulu raja-raja buat pesta hari pertabalan 44 hari 44 malam. Lalu dia masuk dalam biara itu, dia pun pecahkan semua patung-patung kecuali patung yang besar satu tu. Maka dia ambil kapak, dia letakkan di leher patung tadi. Jadi selepas saja habis pesta, maka Raja Namrud mengajak tenteranya, pengikutnya, pembesar-pembesar untuk menyembah Tuhan dia. Bila sampai ke dalam tu, didapati patung-patung itu telah pun pecah. Lalu dia bertanya kepada pembuat patung. Pembuat patung itulah bapa Nabi Ibrahim. Bapa Nabi Ibrahim itu sendiri yang buat patung. Sebab tu Nabi Ibrahim bergaduh dengan bapa dia. Selalu bergaduh pasal bapa dia buat patung, Nabi Ibrahim tekan pecah patung. Dia kata, adakah engkau memecahkan patung-patung ini? Tidak, dia kata. Bagaimana aku nak memecahkan sedang aku yang membinanya, aku yang buat dia. Kata, siapa pecahkan ni? Maka bapa dia kata, aku tahu tidak ada orang lain melainkan Ibrahim. Siapa Ibrahim? Anak aku lah, kata. Jadi panggillah Ibrahim. Ya, Ibrahim kata, kenapa engkau pecahkan patung-patung yang ada ni? Kan Tuhan-Tuhan. Kata, aku tidak pecahkan. Cuba kau tanya patung yang besar itu, sebab padanya ada kapak, dia kata. Sudah tentu dia yang punya kerja. Maka raja-raja Namrud, macam mana dia nak, dia patung, mana dia boleh memecahkan patung-patung itu? Kalau kau dah tahu dia patung, kenapa kau sembah dia? Yang akhir menyebabkan Nabi Ibrahim telah dicampakkan ke dalam api. Itu kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana dia telah dijadikan, dilantik, dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul yang ulul azmi. Hebat dia. Kalau kita agak-agaknya, kalau orang tangkap kita, nak kena penjara, kau nak mengaku tak mengaku, dah tentulah kita akan mengaku kalah. Tapi Nabi Ibrahim mempertahankannya walaupun dia dicampakkan ke dalam api. Dan kita ada 3 lagi Nabi, iaitu Nabi Musa, Nabi Isa dan Muhammad sebagai Nabi yang ulul azmi, yang akan kita bincangkan pada puasa. Jangan nak sempat satu lagi.
satu lagi kot. Sebelum Ramadan satu lagi lah. Satu lagi lah. Saya pun ada apa? Ada kuliah lagi satu ni. Pun orang dah komplain tak apa, dah selalu ponting. Bukan ponting, tak sihat lah, sekarang tak perform. Kesihatan badan saya pun tuan-tuan tengok pun dah makin melempeng sikit. Selera makan tu dah kurang. Mata pun tak berapa jelas. Tak berapa kenal. Kalau tengok anak dara dekat-dekat ni orang marah. Apa hal ustaz ni tengok, tapi mata dah tak berapa jelas. Dia dengar suara. Jadi kesihatan tu agak mengganggu sikit lah. Tapi kita gagah jugalah, jangan kita jadikan kesihatan tu sebagai halangan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana-mana benar itu kita panjatkan kepada Allah Taala. Salah silap tu pada diri saya sendiri, mohon keampunan. Harap kita dapat memperkukuhkan akidah kita supaya kita dilihat sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa zayyina bil akhlaqil hilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا بارك الله لكم ولنا الله بارك لهما الله أدم حبهما الله صل وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما